Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dah masuk, tuan-tuan beritahu berada di mana. InsyaAllah ini kita akan bahaskan ayat yang baru, ayat yang ke-11 dari surah As-Sajdah. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan. Siapa yang dah masuk beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Siapa yang dia berjanji dengan WhatsApp group surau ke, WhatsApp kawan-kawan ke, WhatsApp group adik-beradik ke, kalau ada janji untuk join pengajian kita, bolehlah text mereka, bagi tahu kita akan mula sebentar lagi insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Yang baru join kelas kita ni, tuan-tuan kalau nak download kita punya kamus Al-Furqan yang kita gunakan dalam pengajian, yang sehari-hari kita akan gunakan kamus yang sama, dan tuan-tuan boleh download di www.ustaznasar.com. Selain daripada kamus Al-Furqan tu, tuan-tuan boleh download dan print kita punya diagram yang kita gunakan dalam pengajian ini. Cuma kalau kamus tu tuan-tuan tak boleh print lah, tuan-tuan cuma boleh download saja. Tapi kalau tuan-tuan nak yang bercetak, boleh ke nombor telefon admin 019-511-9000. Tuan-tuan boleh minta pada mereka, dan tapi yang tu kena bayar lah sebab ada cetakan kan, yang bercetak kan. Diagram pun kita buat dalam bentuk booklet begini ya, tuan-tuan boleh dapatkan juga, ada berwarna. Dan kamus tu ni lah, ni kamus tu kalau yang bercetak lah. Tapi tuan-tuan boleh download dulu ni secara percuma saja ke handphone tuan-tuan, insya-Allah. Cuma kalau nak yang bercetak je lah yang kena bayar. Silakan tuan-tuan, silakan. Tuan-tuan nak belajar dari awal, dari mula, macam mana pengajian kita ni, teknikal Nahu, supaya tuan-tuan boleh faham bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan boleh pergi ke nombor yang sama juga di 019-511-9000. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan macam mana caranya tuan-tuan nak masuk kelas pengajian kita, insya-Allah. Ramai di kalangan rakyat Malaysia khususnya, dia telah pun berjaya faham Al-Quran menggunakan sistem Al-Furqan ini, tuan-tuan. Kita dah mula bersiaran di Radio IKIM pun sejak tahun berapa? Sejak tahun 2008 atau 2009 gitu. Dan hari ini pun masih lagi sistem ni masih lagi dicari, tuan-tuan. Di TV Al-Hijrah pun Al-Furqan pernah diberi kepercayaan untuk mengajar bahasa Arab Al-Quran yang sama ni juga, sistem yang sama. Dan di lebih kurang setahun juga kita bersiaran di TV Al-Hijrah. Di Astro Oasis pun kita pernah diundang untuk satu program pagi untuk mengajar sistem yang sama juga. InsyaAllah mudah, tuan-tuan. Sistem kita mudah untuk tuan-tuan faham bahasa Arab Al-Quran. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan. Jumpa masuk. Sebentar lagi kita start lagi beberapa saat, insya-Allah. Biasanya saya akan bagi masa dalam 4 minit lah sebelum kita mula. Baik, insya-Allah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca ummul kitab, iaitu surah Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Yang mana pada hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-11 dari surah As-Sajdah ya. Kalau untuk pelajar baru, format pengajian kita mudah saja tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita sama-sama ikhlas untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah beri keikhlasan kepada kami di Al-Furqan juga untuk menyampaikan kepada tuan-tuan ya. Kita baca dulu ayat biasanya ya, kita baca dulu ayat, kemudian saya cuba pastikan tuan-tuan faham apa maksud ayat tu dari sudut terjemahan ya. So masa saya baca tu tuan-tuan boleh semak atau tuan-tuan boleh ikut sekali membacalah. Dan tuan-tuan kalau tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa. Sebab apa? Sebab saya akan share skrin yang sama yang saya ambil daripada kamus Al-Furqan gitulah. So macam mana tuan-tuan tengok dalam kamus, macam itulah rupa dia, tuan-tuan akan nampak ayat itu dalam skrin kita nanti insya-Allah. Kemudian selepas tuan-tuan faham ayat tu, kita akan tadabbur, kita tadabbur ayat tu, dan saya akan ambil lah penafsiran daripada pelbagai sumber ya. Kemudian di hujung nanti baru kita bahaskan hal yang berkaitan dengan teknikal. So tuan-tuan, kita pergi kepada ayat tu, kita cuba baca, dan tuan-tuan boleh ikut ataupun tuan-tuan boleh semak sekali bersama dengan saya insya-Allah ya. Baik. Ini ayat dia. Nanti saya besarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul mauti. Ini kita consider sebagai rangkap yang pertama. Kemudian alladzi wukkila bikum. Alladzi wukkila bikum ni sebagai rangkap yang kedua. Kemudian summa ila rabbikum turja'un ya. Baik, satu-satu tuan-tuan tengok apa maksud ayat ni ya. Rangkap pertama, qul yatawaffakum malakul mauti. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, dia akan mencabut nyawa engkau, dia akan mematikan engkau. Yatawaffa ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan pernah dengar perkataan wafat kan? Ya, selalunya Nabi kita gunakan kalau kita nak menunjukkan yang Nabi itu meninggal dunia, kita kata wafat ya. Wafat ni salah satu daripada makna matilah ya. Jadi yatawaffakum, katakan oleh engkau wahai Muhammad ya, malaikat maut itu dia mematikan kau. Tapi dalam konteks ini terbalik, fa'il dulu dia mematikan kau. Siapa dia? Iaitu malakul mauti. Kita boleh sebut malakul mauti, dia yang mematikan engkau. Dia yang mematikan kamu. Katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang tak percaya, kepada orang-orang kafir, malaikat maut akan datang mematikan engkau, mencabut nyawa, bukan kau, kamu. Katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada orang yang tidak percaya, malaikat maut akan datang mencabut nyawa kamu. Itu maksud dia. Ada seorang malaikat ni, kalimat mufrad tuan-tuan iaitu malaikat mufrad. Kalimat mufrad ni dia rujuk kepada malaikat yang mencabut nyawa lah. Malaikat yang mencabut nyawa, dan dia ditugaskan khusus untuk cabut nyawa. Ini kalimat mufrad tuan-tuan. Tapi ada dalam ayat yang lain kadang-kadang disebut malaikat yang datang semasa kematian kamu tu diguna kalimat jamak. Jadi maknanya nanti kita jelaskan kita jelaskan tentang siapa sebenarnya ataupun berapa orang yang datang cabut nyawa kita. Itu kita bahaskan masa kita tadabbur nanti tuan-tuan. So katakan oleh engkau wahai Muhammad, malaikat maut akan datang mencabut nyawa kamu wahai sekalian manusia. Allazi wukila bikum. Dia yang telah diwakilkan untuk mencabut nyawa kamu. Dia yang telah ditugaskan, dia yang telah diserahkan tugas untuk kamu ataupun mencabut nyawa kamu, tu maksud dia. Summa, selepas nyawa kamu dicabut, kemudian ila rabbikum turja'un, kepada Tuhan kamu akan kembali. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Faham tuan-tuan Allah kata, Muhammad bagi tahu dengan umat engkau, malaikat maut yang akan cabut nyawa kamu.
Dia yang telah diberi tugas oleh Allah. Dia telah diwakilkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu tersebut. Kemudian selepas nyawa kamu dicabut, ya, kamu akan dikembalikan kepada Rabb kamu. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Faham itu kan? Faham ayat tu? Ya. Allah sebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagi tahu umat kamu, ya, nanti malaikat mautlah yang akan mencabut nyawa kamu. Macam mana pun kamu ditimpa kemalangan, kalau belum sampai masa, malaikat maut tu tak datang cabut nyawa kamu. Macam tu maksud dia. So yang cabut nyawa kamu ialah malaikat maut, bukan main-main. Mati ni bukan perkara yang apa tu, yang main-main seperti ini yang difahami oleh sebahagian orang. Siapa pun boleh mati macam tu. Dia bukan, mati ni satu peristiwa besar. Jadi Allah Taala kata, katakan oleh engkau wahai Muhammad, bagi tahu, maksudnya bagi tahu kepada umat engkau, nanti ada satu orang malaikat yang Allah gelarkan dia sebagai malaikat maut, dia akan cabut nyawa kamu, dan allazi wukila bikum, dia yang telah diwakilkan, yang telah ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu ataupun kepada kamu maksud dia. Kemudian selepas nyawa kamu dicabut, kamu semua akan kembali kepada Allah. So, faham tuan-tuan? Baik, apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ini, macam mana kita nak tadabbur ayat ini, apalah ibrah yang kita boleh dapatkan, ya. So dalam ayat ni Allah sebenarnya tuan-tuan, dia yang paling layak, dan dialah yang membuka rahsia kematian itu kepada manusia. Kita cuma tahu secara zahir tuan-tuan. Orang tu hidup, kemudian tiba-tiba dia mati. Hidup, kemudian dia mati. Sampai masa dia mati kan, itu yang kita tahulah secara zahir dia. Tapi sebenarnya apa yang terjadi, apa yang terjadi di sebalik kematian tersebut yang kita tak mampu nak tengok, yang kita tak mampu nak nampak. Ya. So Allah Taala jelaskan apa sebenarnya terjadi semasa kematian tersebut dan selepas kematian itu. Jadi Allah Taala menyebutkan tentang perkara-perkara yang kita baca tadi. Sebenarnya tuan-tuan, Allah ni merahsiakan banyak perkara dari pengetahuan manusia tentang kematian. Banyak benda yang Allah Taala rahsiakan. Kita tak tahu banyak tentang kematian, tuan-tuan. Allah rahsiakan kepada kita. Yang kita nampak secara zahir itu ajalah yang saya sebut tadi. Ini sebenarnya untuk menguji, tuan-tuan, siapa di antara kita ni yang paling beriman dan yang paling baik amalan dia. Paling beriman dan paling baik amalan dia. Antara rahsia kematian yang Allah Taala sembunyikan daripada kita apa? Masa dan tempat kita mati. Itu Allah Taala sembunyikan dari kita. Ya, dan itu sebenarnya malaikat pun kalau tidak diberitahu oleh Allah, dia pun tak tahu. Bila sampai masa, Allah kata cabut nyawa seseorang dan dia pergi cabut. Dia pun tak tahu bila orang tu akan mati kalau tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. So Allah Taala uji siapa di antara yang beriman, siapa di antara manusia ini yang beriman dan yang paling baik amalan dia. Itu antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni menyembunyikan banyak perkara tentang kematian. Jadi Allah Taala nak ujilah, macam mana Allah Taala sebut, ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan baca di tiap malam kan, ramai di kalangan tuan-tuan yang menjadikan amalan baca surah Al-Mulk kan. Allah Taala sebut dia yang telah menciptakan kematian dan diciptakan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu ni, ya, yang paling baik sekali amalan dia. Itu tujuannya Allah Taala. Allah Taala menciptakan kehidupan dan kematian seseorang, tuan-tuan. So sebenarnya apa yang Allah Taala sebut dekat dalam ayat ni tentang malaikat maut, tentang lepas tu mana kamu nak pergi, itu sebenarnya maklumat yang kecil lah bagi Allah. Dan Allah lah yang jelaskan kepada kita maklumat tersebut. Bagi kita maklumat itu besar, tuan-tuan. Maklumat itu sangat besar kepada kita, tapi bagi Allah tentulah maklumat itu kecil saja kan. So seseorang itu tidaklah mati dengan begitu saja, tuan-tuan. Sebaliknya ia adalah satu peristiwa besar kepada tiap-tiap seseorang. Ya, kalau tuan-tuan tengok dalam kematian beramai-ramai contohnya kan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang mati secara beramai-ramai, tsunami dan sebagainya, tuan-tuan. Sebenarnya setiap seorang itu, tuan-tuan, dia mati, tiap-tiap seorang itu mati, proses yang sama akan dilalui. Walaupun dia mati sekali 100,000 orang ke 200,000 orang ke, katalah diinyai oleh pemerintah dan sebagainya di tempat-tempat tertentu zaman-zaman dulu kan, mati beramai-ramai, dibunuh kan. Jadi walaupun mati secara beramai-ramai, proses yang dilalui oleh setiap orang yang mati itu adalah sama, tuan-tuan. Ada petugas Allah yang Allah khaskan untuk pergi kepada setiap orang untuk dikeluarkan nyawa dia. So hadir di kalangan para malaikat itu, tuan-tuan, beberapa orang malaikat lah hadir di kalangan orang yang mati, hadir kepada orang yang mati itu, beberapa orang malaikat. Walaupun yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu seorang saja, malaikat maut tu tahu,
Tapi sebenarnya yang hadir semasa kematian itu ada malaikat-malaikat yang lain. Ya, tapi yang cabut tu seorang yang gelarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni ialah malaikat maut lah, malakul mauti. Malakul ni kalau orang Melayu kata malaikat maut lah, malakul mauti. So malaikat yang lain tu mengiringi malaikat maut ini untuk tugas dia masing-masing lah. Dia tentulah ada urusan dia masing-masing, ada tugas dia masing-masing. Ya, yang tuan-tuan boleh tengok dalam hadis-hadis berkenaan dengan kematian ada banyak yang datang naik bawa ke langit, yang bawa turun balik. Kemudian malaikat yang bawa naik tu dia ada macam-macam kisah, tuan-tuan boleh tengok dalam hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan kematian. Ada yang mati dengan bau busuk sehingga malaikat tak nak pun terima dia ataupun mengharapkan supaya janganlah lalu ikut jalan ni, tu maksud dia. Tapi ada orang yang mati jenazah ni sangat wangi, sangat disayangi oleh Allah, dan begitu juga dengan para malaikat mengalu-alukan kedatangan dan sangat mengharapkan supaya jenazah itu melalui laluan mereka dan sebagainya. Itu dalam hadis yang sahih Allah Subhanahu Taala, Rasulullah menceritakan kepada kita tentang kematian, tuan-tuan. So dalam konteks ayat ni Allah Taala tak sebut panjang lah, disebut dua perkara tersebut. So ada malaikat-malaikat yang lain yang datang mengiringi malaikat maut untuk mencabut nyawa seseorang. So tiap-tiap seorang dia akan lalu proses yang sama. Walaupun mati dalam keadaan beramai-ramai, walaupun orang tu tuan-tuan tengok dia tak berharga contohnya, tuan-tuan tengok dia di jalan setiap hari kan, tiba-tiba dia mati, okey, ataupun penagih dadah yang dah lama menagih sampai meninggal kerana overdose dan sebagainya, tuan-tuan kan. Jadi orang tu pun dia akan alami peristiwa ataupun perkara yang sama juga, tuan-tuan. Malaikat-malaikat akan datang dan uruskan jenazah dia. Ini bolehlah, ini tuan-tuan saya sebut tadi tu, tuan-tuan boleh dapat daripada hadis-hadis Rasulullah tentang kematian. Dan malaikat yang ramai ni macam mana kita boleh tahu, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang lain tau. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 97, alladzina tuwaffakumul malaikah. Malaikah zalimi anfusahum qalu fima kuntum. Maksudnya macam ni. Kalimat yang digunakan untuk malaikat tu ialah kalimat jamak. Alladzina tuwaffakumul malaikah. Innal ladzina tuwaffakumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang dia dimatikan oleh para malaikat. Zalimi anfusahum, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri yang mati tu. Qalu dikatakan berkata kepada mereka, para malaikat itu bertanya kepada mereka, fima kuntum, apa dah jadi dengan kamu? Jadi maknanya yang saya nak fokus ialah tentang kalimat malaikat itu Allah gunakan kalimat jamak, tuan-tuan. Maknanya bukan seorang yang datang semasa kematian tersebut. So ini dapat kita fahami, siapa pun yang mati pasti ramai malaikat yang ada menguruskannya, sama ada dia beriman ataupun dia tidak beriman. Macam mana pun keadaan mati dia sama saja, tuan-tuan. Malaikat yang datang untuk mencabut nyawa dia dan malaikat-malaikat pengiring yang lain. Cuma bezanya tentulah lainan malaikat tersebut, kan, ya. Lainan malaikat tu berbezalah terhadap orang beriman dan orang yang kafir. Ini tuan-tuan dapat tengok, dapat tahu sangat jelas dalam hadis Rasulullah tentang kematian, tuan-tuan. Ada satu hadis yang cukup panjang tentang kematian, dan ada para ulama ni diambil yang pendek-pendek tapi semuanya daripada sumber hadis yang sama. Rasulullah berada di tepi kubur dan menceritakan apa yang terjadi dan sebagainya, tuan-tuan. Walau bagaimanapun apa pun yang terjadi kepada mayat tersebut, kepada orang yang mati tersebut, tak ada seorang pun yang mampu menceritakan pengalaman mereka kerana tak ada siapa pun yang boleh kembali. Tak ada siapa pun yang boleh kembali ke dunia untuk menceritakan pengalaman tersebut. Semua orang mati, kita tak tahu mana dia pergi. Macam mana kita tengok dia masuk dalam tanah macam tu, tuan-tuan. Tak ada siapa pun yang balik cerita, ya Allah, teruknya pengalaman aku semalam. Tak ada. Kerana itulah, sebab tak ada orang yang balik, tak ada orang yang mampu ceritakan perkara sebenar, maka siapa yang layak sekali menceritakan kita tentang perkara ini? Allah dan Rasulullah lah. Selain daripada itu, macam mana kita nak dengar, macam mana kita nak tahu, sebab dia bukan yang menciptakan manusia, dia tak tahu apa yang terjadi, tuan-tuan. Yang layak menceritakan kepada kita tentang hal kematian, tentang ghaib ini ialah hanya Allah dan Rasulullah. Rasulullah pun dia mengetahui dengan pemberitahuan dari Allah, juga dengan keizinan Allah. Yang ultimate pesan yang tahu ialah Allah Azza wa Jalla. Akal manusia ni dia tak mampu fikir tentang kematian itu, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana keterbatasan berfikir kita sebagai manusia. Kita ni terbatas, tuan-tuan. Kita ni manusia, pemikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pengetahuan kita, semuanya sangat terbatas.
Janganlah kata soal kematian, tuan-tuan. Soal kehidupan kita hari-hari pun kita tak boleh nak urai. Saintis pun tak boleh nak urai. Tuan-tuan boleh urai tentang mimpi tak? Macam mana kita boleh jadi mimpi? Ya, macam mana kita boleh mimpi roh kita di satu tempat je. Jasad kita di satu tempat je. Tapi roh kita ni boleh ke mana-mana, tuan-tuan. Boleh jumpa dengan mak kita yang dah meninggal, boleh jumpa dengan seseorang yang jauh, kadang-kadang kita jumpa dengan pemimpin-pemimpin negara yang kita pun pemimpin-pemimpin negara luar, kita terlampau fikir sangat pasal Rusia contohnya kan. Bila kita tidur tu kita mimpi seolah-olah jumpa pula dengan Presiden Rusia ya. Dan itu tak dapat nak kita gambarkan, tuan-tuan. Itu tak dapat kita nak beri jawapan yang tepat tentang hal yang berkaitan dengan mimpi tersebut. Jasad kita terbaring aja dekat rumah, dekat atas katil, tak? Tapi kita punya roh kita boleh melayang-layang ke mana-mana, ke sana, kemari dan sebagainya, tuan-tuan. So tak ada siapa pun yang dapat uraikan tentang perkara tersebut. Okey, baik. Selain daripada itu apa? Selain daripada itu perkara-perkara yang zahir yang tuan-tuan boleh tengok pun tuan-tuan tak boleh nak uraikan. Contohnya apa? Contohnya tuan-tuan tengok langit tu besar, berat kan? Tapi dia boleh ada di situ tanpa tiang dan tanpa gantung daripada mana-mana kan? Dia tak bergantung dan dia tak ada tiang kat situ, macam ni dia boleh terapung dekat situ, tuan-tuan. Ya, siapa yang mengapungkan ni? Siapa yang langit tu besar, tuan-tuan? Macam ni langit tu boleh terapung? Bukan awan langit, tuan-tuan. Ya. Ataupun contoh lain ni, tuan-tuan kalau tengok orang kena rasuk dengan jin ni, tak ada siapa pun boleh uraikan. Saintis pun tak percaya, tuan-tuan. Ya, saintis pun tak boleh nak buktikan dengan sains kan. Jadi orang tu kena rasuk jin, kemudian dia boleh bertutur dalam bahasa yang sebelum tu dia tak mengerti pun. Kalau tuan-tuan nak kata orang tu menipu, mungkinlah kalau tuan-tuan tengok dalam TV ataupun seseorang yang tuan-tuan tak kenal tiba-tiba dia pura-pura dirasuk, okeylah. Kadang-kadang yang dirasuk tu oleh ahli keluarga tuan-tuan sendiri yang kena rasuk tu kan. Jadi tuan-tuan tahu dia ni bukan jenis penipu, dia ni bukan jenis temberang, dan kita memang kenal, dia tu memang tak reti nak cakap bahasa yang disebut dalam semasa kena rasuk tu. Kadang-kadang guna bahasa yang kita tak tahulah, kita tak tahu bahasa Jawa lah. Kadang-kadang kalau dekat negara Arab kena rasuk dengan jin Arab, cakap Arab pula, tuan-tuan. So maknanya kita tak boleh nak jelaskan perkara tersebut. Ya, banyak lagi perkara-perkara harian kita yang kita tak faham, tuan-tuan. Gravity, cuba tuan-tuan jelaskan tentang gravity, macam mana gravity tu boleh berfungsi. Ya, jantung yang berdegup, macam mana jantung tu boleh berdegup, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh cerita proses degupan jantung, tapi macam mana? Siapa sumber yang boleh, siapa yang boleh menjadikan jantung kita itu berdegup, itu macam mana tuan-tuan nak jelaskan? Atau hidung kita yang boleh membau, bau-bauan, tuan-tuan, bau wangi, bau busuk, macam mana kita nak jelaskan perkara tersebut? Jadi kalau itu pun kita tak boleh nak jelaskan yang kita nampak, jadi kalau kita tak tahu hal yang berkaitan dengan kematian, jadi memang biasalah kita, pengetahuan kita dan ilmu kita dan panca indera kita ni, penglihatan kita sangat terbatas untuk kita mengetahui perkara-perkara tersebut, tuan-tuan. Ya, okey. Allah menugaskan seorang malaikat untuk cabut nyawa, iaitu malaikat maut lah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya. Tapi adalah riwayat Israeliat yang saya percaya tuan-tuan biasa dengar yang sebut nama malaikat ni kan. Ada yang kata nama dia Azazil lah, ada yang kata nama dia Israel lah, ataupun mungkin nama-nama yang lain, tuan-tuan. Ni riwayat Israeliat je. So oleh kerana tiada keterangan yang sahih dari Al-Quran dan hadis, so kita ambil itu sebagai maklumat je lah, sebagai maklumat. So kita nak pegang itu sebagai satu pegangan betul, ni nama dia kan. Sebenarnya nama malaikat tu tidak penting pun. Yang penting ialah persediaan kita apabila dia datang. Nama dia apa pun tak apa, tuan-tuan. Nama dia tak kisahlah apa pun. Tapi Allah Ta'ala sebut, Allah gelarkan dia sebagai malaikat maut. Tu maksud dia. So nama dia Azazil ke Israel ke tak apalah, apa pun nama dia. Ya, kita jadikan dia itu sebagai maklumat kita saja. Yang penting persediaan kita sebelum dia datang di hadapan kita, tuan-tuan. So di hujung ayat ini Allah menjelaskan tentang apa yang terjadi selepas malaikat maut itu mencabut nyawa kita. Ini di hujung ayat. So sebenarnya ini maklumat di hujung ni, tuan-tuan, dia sebenarnya maklumat yang lebih menakutkan daripada maklumat tentang pencabutan nyawa, tuan-tuan. Kita cabut, kalau malaikat datang cabut nyawa kita, habislah kita mati kan. Tapi sebenarnya maklumat selepas tu yang lebih menakutkan kepada sebahagian orang, tuan-tuan. Ya, itulah maklumat yang lebih menakutkan. Mati tu tak seberapa sangat. Lepas mati tu selesailah, mungkin sakit tapi sekejap aja settle. Tapi selepas mati tu kalau sakit, dia sakit bersangatan dan berpanjangan dan tak akan habis. Tapi sebahagian orang yang lain pula, tuan-tuan,
ya, maklumat yang selepas daripada kematian ni, itulah maklumat yang paling membahagiakan untuk sebahagian orang yang lain. Ya, sebab apa? Sebab ada sebahagian daripada tuan-tuan yang sangat rindukan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sangat mengharapkan, sangat merindukan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau malam-malam dia solat tu tuan-tuan, ya Allah, inilah hamba-hamba Allah. Allah Taala sebut allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Ya, allazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Ni orang ni dia akan rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Ni hamba-hamba Allah ni Allah Taala kata dia menghabiskan malam dia sujadan wa qiyaman. Dia sujud, dia berdiri, dia sujud, dia berdiri. Ini solat tahajud dah tuan-tuan. Faham tak? Solat malam, qiyamul lail, inilah qiyamul lail. Orang yang rajin qiyamul lail, orang ni tuan-tuan, dia akan seronok berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan bagi dia bermacam-macam keistimewaan. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sama juga, tapi di selepas-lepas tu Allah Ta'ala kata ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman, kan? Maknanya Allah Ta'ala kata ulaika yujzaunal ghurfah, mereka ini akan diberi balasan dengan satu kenikmatan syurga, satu tempat di syurga yang disebut sebagai ghurfah. Ini hanya orang-orang yang dapat syurga tertinggi saja yang boleh dapat ghurfah ni tuan-tuan. Ulaika yujzaunal ghurfata, mereka akan dibalas dengan ghurfah, ya, wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman, dan akan diberikan kepada mereka penghormatan dan keselamatan dekat dalam syurga tersebut. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang rindu kepada Allah ni tuan-tuan, dan mereka ni termasuk dalam golongan orang-orang yang ahli tahajud. Mereka rindu kepada Allah sebab apa tahu? Sebab setiap malam mereka itu berbisik-bisik dengan Allah, mengadu dengan Allah, bersembang dengan Allah, ya, berdoa kepada Allah sambil sujud menangis-nangis, ya. Jadi orang ni dia memang rindu untuk berjumpa dengan Allah. Jadi hari mati bagi dia ialah hari yang sangat istimewa tuan-tuan. Hari mati bagi dia ialah hari yang sangat istimewa. Penat hidup dekat atas dunia ni tuan-tuan. Dengan kita tengok media sosial, orang ni maki orang tu maki orang ni, orang tu balas makian, orang ni sesat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang sesat, yang bercanggah dengan Al-Quran, dengan sunnah. Kadang-kadang terdiri daripada orang Islam sendiri, ya. Mereka tak faham, kan, ataupun mereka tak tahulah daripada mana mereka dapat information, kemudian sampaikan kepada orang ramai pula orang yang tengok, ya. Kemudian kita ni yang faham, yang faham sikit-sikit, tak adalah faham sangat, kan. Kita yang faham ni tuan-tuan, kita panggil lah, kita rasa macam nak pecah jantung kita ni tuan-tuan. Kadang kita ni diperlakukan oleh orang lain ni, jiran tetangga ke, adik-beradik ke, mak bapak ke, klik office ke dan sebagainya tuan-tuan. Kita diperlakukan dengan perbuatan yang sangat tak sepatutnya, kan. Jadi waktu tu kita, Allah lah tempat kita mengadu, dan Allah Ta'ala bagi ketenangan kepada kita. Jadi orang jenis ni tuan-tuan, kematian tu sebenarnya ialah satu yang sangat istimewa untuk dia. Bila mati habis dah cerita ni, dan aku bersama dengan orang yang zat yang sangat aku rindu. Sangat aku rindu tuan-tuan, ya. Sebagai yang lain tu pula tak pernah nak hiraukan, malah sombong dengan Allah ni, sombong dengan zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang tu tuan-tuan. Ya, kalau orang yang tadi yang kita sebut tadi, hamba-hamba Allah tu, mereka sangat seronok, sangat gembira pada hari kematian. Tapi sebagai yang lain tu tuan-tuan, dia tak hiraukan Allah Azza wa Jalla, sombong pula dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah itulah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang semasa dia hidup dekat atas dunia dulu tuan-tuan. Sebab apa Maha Pemurah? Sebab Allah Ta'ala masih berikan rezeki dan sebagainya tuan-tuan. Jadi Allah itu mereka sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini tuan-tuan, selepas kematian itu, selepas dicabut nyawa itu, Allah tidak lagi menjadi pemurah kepada mereka tuan-tuan. Allah tidak lagi jadi pemurah dan Allah tidak lagi jadi penyayang kepada mereka pada selepas hari tersebut. Ya, hari ini tidak ada lagi rezeki dan keberuntungan untuk mereka. Tak ada lagi dah. Ya, hari ini barulah mereka sedar, barulah mereka tahu bahawasanya Allah itu bersifat dengan Maha membalas. Allah itu bersifat dengan Maha membalas, Maha berkuasa, dan Allah itu bersifat dengan sifat sombong tuan-tuan. Macam mana mereka sombong kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan mereka tidak memiliki apa-apa pun, hari ini Allah memiliki segalanya dan Allah sombong kepada mereka. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan mereka pada hari tersebut. Waktu itu mereka akan sangat ketakutan dan mereka sangat menyesal
penyesalan yang teramat sangat. Kerana zat yang mereka dulu tidak hiraukan tu, Allah Azza wa Jalla, zat yang mereka tidak hiraukan dulu tu, ya, rupanya adalah tempat kembali. Ya, bukanlah Tuhan-Tuhan ataupun yang selain daripada itu yang mereka puja semasa mereka hidup di dunia dulu. Ya, Allah Taala sebut di hujung ayat macam mana? Summa ila rabbikum turja'un. Ya, kemudian kepada Tuhan kamu. Rabbi ni tuan-tuan maknanya yang memelihara atau yang menjaga. Ya. Kemudian kepada yang menjaga kamu ni lah dulu kamu akan kembali. Yang memelihara kamu ni lah dulu kamu akan kembali kepada dia. Itu maksud ayat ni. Ya. Jadi hari ni selepas kematian, selepas dicabut nyawa itu tuan-tuan, ya, sebahagian orang masa hari dicabut nyawa juga, sebahagiannya akan rasa gembira dan sebahagiannya akan sangat duka cita dan sangat menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia tersebut. Dan sebenarnya semasa malaikat itu mencabut nyawa pun berbeza layanan dia. Layanan kepada orang yang Allah sayang dan layanan kepada orang yang Allah benci, ya, dia berbeza tuan-tuan, ya. Cara cabut nyawa tu dan sebagainya, ada yang sakit teramat sangat, ya. Ada yang seperti mana Rasulullah umpamakan air yang keluar dari mulut cerik ataupun mulut kendi macam tu, ya. So tuan-tuan, kita ambil dalam hal yang berkaitan dengan teknikal ayat ni, mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan untuk memahaminya, insya-Allah. Okey, kita ambil rangkaian yang pertama dulu, ya. Qul yatawaffakum malakul mauti, ya. Okey, kalimat yang pertama qul, kalau maksud ayat ni, katakan oleh engkau wahai Muhammad, ya, malaikat maut dia yang mencabut nyawa kamu, dia yang mematikan kamu. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, malaikat maut yang datang mencabut nyawa kamu. Tapi kalau ikut konteks ayat, Allah Ta'ala mulakan dengan kalimat perbuatan dulu, boleh juga. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, dia yang datang mencabut nyawa kamu iaitu malaikat maut. Boleh. Sebab tu kalau nak bagi orang Melayu senang faham, saya terbalikkan. Dari sudut kefahaman je lah. Tapi janganlah tuan-tuan masa baca, tuan-tuan terbalikkan pula. Okey, kul ni merupakan kalimat fa'il tuan-tuan. Dia merupakan fa'il amar. Katakan oleh engkau wahai Muhammad, ya. Katakan oleh engkau ataupun katakan olehmu, oleh kerana ia merupakan kalimat fa'il tuan-tuan, jadi tuan-tuan kenalah tahu apa ganti nama diri dekat dalamnya, mu ustaz. Dan mu tu ganti nama diri tu rujuk pada siapa? Rujuk pada Rasulullah ustaz. Ada atau tidak maf'ulun bih? Tak ada ustaz. Kat sini tak ada maf'ulun bih, ya. So macam mana saya nak tengok ni ustaz? Tuan-tuan pergi diagram pertama, tuan-tuan cuma kena pastikan itu isim ataupun fa'il ataupun haraf, dia ialah kalimat fa'il. Tuan-tuan tahu kalimat fa'il ini melalui makna tuan-tuan, Kalau fa'il mudhari', engkau berkata. Kalau fa'il madhi, engkau telah berkata, ada telah, Kemudian kalau fa'il amar, katakanlah oleh engkau. Ini dia kul tu katakan oleh engkau lah. Dia ialah fa'il amar ataupun perbuatan menyuruh. Jadi pada peringkat yang kedua, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dalam kul. Tadi kita jumpa mu kan ataupun engkau. Kemudian mu terujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada, tidak ada maf'ulun bih dekat dalam tu. Alright. Ni dekat ni. Kita pergi balik ke ayat kita tuan-tuan, ya. Alright, kemudian kalimat berikutnya yatawaffakum, yatawaffa dia mencabut nyawa, ya. Ini juga merupakan kalimat fa'il tuan-tuan, tapi ada telah tak kat sini? Tak ada kan? Jadi ini merupakan kalimat fa'il tapi fa'il mudhari' lah. Ni fa'il kan ada 3 jenis, tadi saya sebut mudhari', madhi dan amar kan. So tuan-tuan tengok terjemahan itu fa'il mudhari', dia mencabut nyawa. Tapi kalau fa'il madhi, dia telah mencabut nyawa. Ya, kalau fi'il amar pula, cabutlah oleh engkau. Cabutlah nyawa oleh engkau. Tu maksud fi'il amar. So itu ialah fi'il mudhari' sebab tak ada telah. Tuan-tuan tengok balik, ada telah tak? Tak ada kan? So dia ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni present tense tuan-tuan, okey. Tuan-tuan, saya sering ditanya soalan dan ada juga saya bagi tahu juga di sini, tentang ada sahabat-sahabat yang bertanya, ustaz, kan banyak benda. Kadang-kadang cerita pasal Fir'aun kan, kadang-kadang cerita pasal Nabi Musa kan, perkara itu telah berlaku ustaz. Ya, jadi kenapa Allah gunakan fi'il mudhari'? Kalau guna fi'il madhi jelah semua benda, tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam penceritaan kita memang kena ada kombinasi antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kena ada combination antara keduanya tuan-tuan. Barulah ayat tu menjadi mudah difahami oleh orang yang mendengar. Contohnya macam apa tahu? Macam tuan-tuan ceritakan sesuatu yang telah berlaku masa tuan-tuan kecil-kecil ke contohnya kan. Tuan-tuan cerita pasal ibu tuan-tuan ke kan.
Walaupun benda tu dah tak, ibu katalah ibu tuan-tuan pun dah tak ada, dah meninggal. Tuan cerita satu yang lama, satu perkara yang telah berlaku, tapi semasa penceritaan tu fi'il mudhari' dan fi'il madi dan fi'il amar hendaklah digabungkan untuk memudahkan orang memahami. Contohnya macam mana ya? Dulu ibu saya suka dia suka masak. Ibu saya dia suka masak. Dia suka tu fi'il mudhari'. Nampak? Dia suka masak. Tak payah kata ibu saya dia telah suka masak. Kenapa awak pakai telah? Ya, dalam konteks itu kalau guna telah dia kelakarlah pula bunyi dia. Walaupun mak saya dah meninggal lama dah. Tapi ibu saya dia suka masak. Dia suka masak. Tak payah guna dia telah suka masak. Jadi maknanya kombinasi antara fi'il mudhari' dan fi'il madi tu dia kena diselang-selikan ikut kesesuaian. Kalau ibu katalah kita sambung contoh tadi dulu ibu saya dia suka masak. Ya. Dia telah menghabiskan masanya bertahun-tahun belajar. Dia telah menghabiskan tu fi'il madhi. Bertahun-tahun belajar masak dengan nenek saya. Belajar masak tu pula fi'il mudhari' pula. Jadi maknanya madhi dengan mudhari' tu hendaklah diselang-selikan ikut kesesuaian kalau kita nak jalankan satu penceritaan, tuan-tuan. Itu yang telah terjadi. Itu yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran. Dan sama saja orang Arab pun memang macam tu, orang Melayu pun sama juga. Selang-selikan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' dalam penceritaan, walaupun perkara yang akan datang pun sama juga. Okey. Ini fi'il mudhari' sebab tidak ada telah di sini dan macam biasa tengok apa ganti nama diri dekat dalam. Ganti nama dirinya ialah dia. Dan dia rujuk pada siapa? Dan ada atau tidak maf'ulun bih. Itu kita bahaskan sekarang tuan-tuan tengok Okey, ya tawaffa, dia mencabut nyawa. So ganti nama diri dekat dalam fi'il mudhari' ini dia. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada malaikat malakul mauti ni. Dia rujuk kepada malakul mauti ni. Macam ni kita tahu dia rujuk kepada malakul mauti ni, tuan-tuan? Dari segi kefahaman tuan-tuan boleh faham, tapi dari segi teknikal pun ada juga. Ni tuan-tuan tengok ujung ni malakul, bukan malakal, bukan malakil kan. Dia pakai malakul. Jadi maknanya malakul ini yang entitled untuk dapat baris depan di hujung ni ialah pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap. Ni satu rangkap kan. So dalam rangkap ni bila tuan-tuan nampak satu isim baris depan, maknanya dia ni adalah pelaku kepada sesuatu perbuatan. Dari segi kefahaman tuan-tuan dah settle Okey, ya tawaffa, dia telah mencabut nyawa. Dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada malaku. Kalau saya tanya mana tuan-tuan tahu, tengok ujung ni baris depan. Nanti kita sampai pada kalimat ni kita bahaskan. Yang ketiga, ada atau tidak maf'ulun bih? Maf'ulun bih dia ada kum ni merupakan maf'ulun bih. Saya bawa tuan-tuan lagi sekali pada diagram yang kedua supaya tuan-tuan tak lupa apa yang saya sebut tadi Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il ni dalam pelajaran peringkat yang kedua, tengok apa ganti nama diri dekat dalam kalimat fi'il itu. Fi'il tadi fi'il mudhari' kan, tu dah settle. Pada pelajaran peringkat pertama tuan-tuan tahu tu fi'il mudhari'. Pelajaran peringkat kedua tuan-tuan kena tengok dalam terjemahan apa ganti nama diri dia. Dia ustaz ataupun ia kan. Ganti nama tu rujuk pada siapa? Kepada malaikat maut ustaz. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya ialah orang yang dicabut nyawa itu. Tengok perbuatannya kalau mencabut nyawa, yang kena cabut lah. Kalau perbuatannya dia makan, maknanya yang kena makan lah, rambutan ke apa tu, maf'ulun bih. Kalau dia melihat, tengok siapa yang kena lihat. Yang kena lihat tu kalau Ahmad telah maf'ulun bih. Kalau dia lihat bangunan ni telah maf'ulun bih. Jadi siapa yang ni dalam konteks ni, siapa yang kena cabut nyawa? Tuan-tuan tengok Okey, dalam konteks ini tuan-tuan, kum ini merupakan maf'ulun bih. Katakan oleh engkau Muhammad, dia mencabut nyawa kamu. Kamu ni yang kena cabut nyawa ni. Jadi ini kita panggil maf'ulun bih. Dalam kaedah Al-Furqan ataupun apa-apa kaedah bahasa Arab pun, kalau ada ganti nama diri selepas kalimat perbuatan, secara automatik ganti nama diri inilah yang menjadi maf'ulun bih yang kena buat. Itu maksudnya. Okey, sekarang ni tuan-tuan kum. Kum maknanya kamu kan. Okey, kamu ni tuan-tuan dia merupakan kalimat isim. Macam saya selalu sebut tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok first sekali kalau tuan-tuan nak bahaskan tentang teknikal, kalimat tu kategori apa? Isim ke fi'il ke haraf? Itu yang pertama sekali yang tuan-tuan mesti wajib kena buat. Kalau kalimat isim ada kerja dia. Kalau kalimat fi'il ada kerja dia kan tadi. Cari apa ganti nama diri, rujuk pada siapa, ada atau tidak. Itu kerja kalau tuan jumpa fi'il. Kalau jumpa haraf pun ada kerja dia. Nanti kita tengok satu-satu tuan-tuan Okay, sekarang ni tuan-tuan jumpa kum kan. Ini ialah kalimat isim. Semua ganti nama diri adalah kalimat isim. Sebab apa? Sebab dia rujuk kepada individu lah. Kamu, engkau, aku. Katalah aku. Aku kan saya kan ustaz kan. Ustaz Nasar kan. Jadi maknanya saya ni individu, isim lah. Nouns lah. Ataupun engkau. Rujuk pada tuan lah. Atau dia kan rujuk kepada orang. Jadi ganti nama diri dekat dalam
dalam bahasa Arab dia merupakan kalimat isim. Kadang-kadang ia rujuk kepada bangunan, bangunan tu ialah kalimat isim, ataupun ia rujuk kepada matahari, matahari kan kalimat isim. Itu maksud dia. Isim ni semua yang Allah buat dan semua yang manusia buat. Semua yang Allah cipta dan semua yang manusia buat tu semua ialah kalimat isim. Tapi bila tuan-tuan jumpa kalimat isim, ni kita pergi pada diagram yang kedua ni tadi kan. Ni PL kan. Kalau isim nak buat apa Ustaz? Kalau isim tuan-tuan tengok tu isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. So, kum itu dia termasuk dalam isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri, dhamir. Kat sini saya bagi dua contoh je lah, home dengan he kan. Tapi tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tahulah. Ganti nama diri lah. Kamu ke dia ke mereka ke saya ke awak. Ni ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Jadi kalau tuan-tuan tahu gelaran dia ialah isim ganti nama diri, fungsi dia menjadi ganti nama diri kepada seseorang atau sekelompok orang lah. So dalam konteks ayat ni, dia rujuk pada siapa? Kamu siapa? Katakan oleh kau. Ni masa ayat ni turun dulu, kamu ni rujuk pada siapa? Ya, dia rujuk kepada semua orang yang ada bersama-sama dengan Rasulullah SAW lah. Sama ada orang kafir ke orang Islam pun semua akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut juga kan. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan nak kata ustaz ini ialah orang kafir sebab mereka yang tak percaya. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk menyampaikan pada mereka, ya saya boleh terima juga. Atau tuan-tuan nak kata ustaz ni secara umum tuan-tuan. Ustaz, dirujuk itu beza tuan-tuan kalau kita berbeza pandangan dalam hal yang berkaitan dengan penafsiran. Ruang untuk perbezaan tu sangat kecil je. Dan kalau ada perbezaan pun sama ada skop yang kecil ataupun skop yang lebih besar. Tafsiran ni tuan-tuan dia bukan berbeza pandangan macam fiqh atau fiqh ni haram halal, boleh tak boleh. Ataupun dalam hal tauhid, perbezaan pandangan tentang hal tauhid tu lagi. Ruang perbezaan tu kalau terjadi maknanya dia akan jadi satu jurang yang besar kebanyakan. Boleh berbeza pandangan tentang tauhid tapi untuk benda-benda yang sangat kecil. Tapi secara umum ni hal tauhid ni jarang orang berbeza pandangan. Kalau berbeza pandangan dia punya implikasi dia sangat besar. Tapi kalau andai kata berbeza pandangan tentang hal yang berkaitan dengan tafsir, dia banyak ruang. Ruang bukan banyak ruang, maksudnya ruang untuk kita berbeza pandangan tu disempit sikit. Maknanya tak banyak beza. Contohnya macam kum tu kan. Kalau kum tu ada orang yang tafsir dia kata ustaz ni refer kepada orang kafir saja ustaz sebab mereka yang tak percaya kepada kematian itu dicabut nyawa dan akan kembali kepada Allah. Saya boleh terima jawapan tu. Tapi ada pentafsir yang lain sebut bukan ni rujuk kepada semua orang sebab semua orang akan dicabut oleh para malaikat dan semua orang juga akan kembali kepada Allah. Tak kira dia kafir ke Islam pada zaman tu. So boleh jawapan tu boleh kita terima juga tuan-tuan. Sebab tu saya kata ruang perbezaan kalau dalam hal yang berkaitan dengan tafsir ni dia tak banyak sangat. Dia tak banyak ruang untuk kita berbeza pandangan tuan-tuan. Okey. Sekarang ni kum ni settle tuan-tuan. Malakul mauti. Okey, fokus pada malaku tuan-tuan. Malaku ni tuan-tuan, dia ialah merupakan kalimat isim. Malakul mauti ni dua isim berpasangan dan ni isim yang pertama. Dia merupakan kalimat isim. Sebab apa? Sebab tengok makna dia. Tuan-tuan tengok tuan-tuan tahu isim melalui tanda dan makna tau. Tanda alif lam di pangkal. Malaku tu tak ada alif lam ustaz. Kemudian mungkin ada tanwin di hujung. Malaku tak ada tanwin di hujung ustaz. Itu jawapan dia. Kemudian baris bawah di hujung pun tak ada juga. Pakai baris depan. Malaku kan, bukan malaki. Okay, kita tahu dia melalui makna. Malaikat, isim lah. Takkan malaikat tu perbuatan pula kan. So malaikat ni ialah kalimat isim. Okey tuan-tuan. Sekarang ni, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Tengok dalam diagram yang kedua. Dia ialah isim biasa. Sebab apa? Sebab jenis isim yang boleh ubah baris hujung. Boleh baca malaku, boleh baca malaka dan boleh baca malaki. Tapi di situ kita baca malaku. Okey, kenapa ustaz baca malaku? Kan dia boleh malaka atau malaki. Asal kat situ tuan-tuan baca malaku. Okey, jawapannya ada pelajaran kita peringkat yang ketiga tuan-tuan. Dia merupakan kalimat ni peringkat yang ketiga pelajaran. Saya bahagikan isim ada dua jenis. Satu isim yang tidak boleh ubah-ubah baris macam allazi, mana tuan-tuan boleh tukar jadi allazu kan? Ataupun hum, mana tuan-tuan boleh tukar jadi humi kan? Ataupun isim isyarah zalika, mana tuan-tuan boleh tukar jadi zaliku. Ni semua isi-isi yang kebal yang mabni. Isim juga macam hum tadi kita jumpa kum tadi kan. Okey. Sekarang ni ada jenis isim yang kedua yang boleh ubah. Itu kita panggil isim mu'rab. Nanti saya besarkan. Jadi dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Dia boleh marfu', malaku, dia boleh malaku, kita boleh baca malaka dan kita boleh baca malaki. Boleh baca tiga jenis baris kan. Tapi tadi kita baca malaku kan. Ayat tu kan malaku kan, malakul mauti kan. Okey, tanda dia sedang berpangkat marfu'. Kenapa awak cakap dia pangkat marfu'? Sebab baris depan tu menunjukkan dia sedang berpangkat marfu' tersebutlah. Okey, so tanda-tanda marfu' dia pakai baris depan lah, ku di hujung kan. Okey, penyebab ni penting.
Kenapa Ustaz baca dia berlaku? Jawapannya kerana dia merupakan pelaku kepada sesuatu perbuatan dalam rangkap tu. Apa yang dia buat? Dia cabut nyawa. Dia cabut nyawa. Itu maksud dia. Al-mauti ni dua isim berpasangan, ni mudhaf dan mudhafun ilaih. Ni ialah pasangan sandar menyandar saja tuan-tuan. Ya. So macam itulah biasanya kita akan kita sempat untuk bahaskan rangkap yang pertama saja. Hal yang berkaitan dengan teknikal ni diberulang tuan-tuan ni. Kita bahas rangkap yang pertama pun insya-Allah cukup untuk mewakili perkataan-perkataan yang lain ni, sebabnya ulang benda sama. Tuan-tuan kalau selalu ikut program kita ni, tuan-tuan nampak walaupun benda tu banyak ya, tapi bila kita tersusun dengan kemas dalam diagram dan sebagainya dan penjelasan dengan cara yang mudah pada tuan-tuan, tuan-tuan akan tahu walaupun banyak, bila tersusun kita nampak benda tu kemas dan senang untuk kita faham. So terima kasih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa bermanfaat, tuan-tuan share lah kita punya program ini di WhatsApp. Tekan share dan pergilah ke WhatsApp ke ataupun ke FB tuan-tuan dan sebagainya kan. Jadi mudah-mudahan orang lain pun dapat manfaat. Terima kasih atas perhatian, dan tuan-tuan nak belajar dengan kami, sekali lagi saya sebut, pergi ke 0195119000. Bagi tahu saya berminat. Nanti tahulah admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan untuk masuk kelas kita insya-Allah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.